Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Our Dreams, sebuah tempat belajar gratis bagi anak-anak di Medan Tembung. Our Dreams didirikan untuk membantu proses pembelajaran anak-anak di tengah pandemi, khususnya bagi mereka yang datang dari keluarga kurang mampu. Lalu seperti apa semangat anak-anak yang sudah rindu belajar di ruang sekolah ini? Kami punya tayangannya untuk Anda. Kita sepakat buat namanya itu Our Dreams. Karena setiap orang itu ya berhak untuk memiliki mimpi lah sebanyak-banyaknya gitu. Makanya kita buat moto kita itu Dare to Dreams, Dare to Try. Artinya berani bermimpi harus berani mencoba juga. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kegiatan belajar mengajar anak-anak di sekolah. Belajar secara daring terkadang membuat mereka bosan. Belum lagi, tidak semua anak dapat mengakses pembelajaran daring dengan maksimal. Hal ini yang mendorong lahirnya Our Dreams, tempat belajar gratis bagi anak-anak prasejahtera yang berada di Jalan Rela, Medan Tembung. Putri Libriani Damanik dan Adi Putra Raja Gugu mendirikan Our Dreams pada 13 Juni tahun lalu. Our Dreams merupakan wujud kepedulian mereka pada kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di pinggiran kota Medan sejak pandemi. Putri dan Adi menyisihkan sebagian penghasilan mereka sebagai dana operasional Our Dreams. Saat ini mereka masih menumpang di sebuah salon milik anggota keluarga Putri sebagai lokasi belajar siswa Our Dreams. Respon orang itu pertama kalinya semangat karena udah lama juga nggak belajar ini karena pandemik. Ya udah disuruh masuk jam 1, jam 2 sudah datang nih. Jadi kami yang kewalahan gitu kan. Jadi kami ya sekitaran sini miss udah jam segini masuklah gitu. Pertamanya cuma hari Sabtu doang diminta anak-anak setiap hari lah miss gitu, jadi setiap hari lah. Harapannya sih berkembang dan kami bisa betul-betul mempunyai tempat yang layak dan semoga makin banyak anak-anak. Ada sekitar 24 anak yang belajar di Our Dreams. Anak-anak di sini belajar matematika dan bahasa Inggris. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, kelas belajar dibuka hampir setiap hari mulai pukul 2 siang hingga 9 malam. Ada 3 kelas belajar yang dibagi berdasarkan kemampuan setiap anak, yaitu kelas TK, SD, dan SMP. Jadi bisa kita bilang sih gimana ya, tidak semua dengan adanya pandemi ini menjadi gimana ya, jadi kelemahan semua enggak sih. Tapi ada juga keuntungannya beberapa. Contoh seperti ini kita bentuk karena memang anak-anak ini kan nggak ada masuk sekolah ya, bahkan yang jadi guru mereka itu ya orang tuanya di rumah. Nah, kemudian kita banyak lihat lingkungan di sini, ya seperti mereka itu kayak berkeliaran sana sini ya kan. Nah, kemudian itulah tujuan kita untuk membentuk ini supaya mereka juga jangan banyak bermain, itu dia. Jadi ya sekolah nggak aktif, ya kalau bisa kita jadi sekolahnya gitulah. Hampir setahun berdiri, Our Dreams tidak hanya menjadi tempat belajar anak-anak di daerah ini. Setiap minggu, mereka beribadah bersama-sama, juga merayakan Natal dan Paskah bersama, saling berbagi sukacita meski pandemi belum usai. Putri dan Adi juga kerap membuat kuis cerdas cermat berhadiah untuk menambah semangat belajar anak-anak di sini. Our Dreams memberikan semangat baru bagi anak-anak yang rindu belajar di ruang sekolah. Inilah tempat mereka meraih mimpi. Our Dreams berharap mendapat dukungan dari masyarakat jika ingin datang berkunjung, berbagi motivasi kepada anak-anak di sini. Perkenalkan, nama saya Stephen Taref Tanggang, kelas 2 SMP. Cita-cita saya ingin jadi profesor. Nama saya Graciela Patricia Utapea, kelas 9. Cita-cita saya menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Desi Gloria Simanjunta, kelas 6 SD, umur 11 tahun. Dan impian saya menjadi orang sukses dan cita-cita saya menjadi pramugari. Dan saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya.
Pemirsa, salah satu penghasil gambir ada di Sumatera Utara, yaitu Pak Barat. Hingga kini komoditi ini menjadi primadona yang menyumbangkan kontribusi bagi ekonomi masyarakatnya. Petaninya masih bersemangat mengolah gambir menjadi bentuk asalan, bahkan mengembangkannya menjadi beberapa produk turunan. Wah, seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Pak Barat berada pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Alam yang majemuk, anugerah bagi masyarakat. Komoditi spesifik primadona Nusantara, gambir, tumbuh di sini. Ekstrak tanaman perdu ini sudah menjadi perhatian dagang bangsa Eropa sejak abad ke-17. Saat ini di tengah naik turunnya harga, Pak Barat tengah berjuang memposisikan gambir agar tidak berada di titik nadir. Salah satu upayanya menetapkan gambir sebagai komoditi andalan. Satu dari sejumlah daerah perkebunan gambir masyarakat di Pak Barat berlokasi di Kecamatan Pergeteng-Geteng Sengkut. Rata-rata masyarakat di sini menggantungkan hidupnya dari gambir. Salah seorang di antaranya, Kasdin Berutu, warga desa Aornakan II. Pengolahan gambir sudah menjadi kepiawaian Kasdin sejak 10 tahun belakangan. Terkadang, usai pulang mengajar di sekolah, sang istri menemaninya ke ladang gambir. Mereka memiliki lahan gambir sendiri tidak jauh dari rumahnya. Kini, wajah ladang gambir di desa Aornakan II lebih padat dari tahun sebelumnya. Luasnya sudah mencapai 72 hektar. Gambir bukan tanaman yang bisa asal tumbuh di setiap daerah. Menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, gambir cocok tumbuh di iklim tipe B atau daerah basah hutan hujan tropis. Alam Pak Barat memenuhi kualifikasi tersebut. Gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan gambir. Ada berbagai tipe mode penjualan gambir oleh petani di Pak Barat. Ada petani yang menjual remasan daun dan ranting tumbuhan gambir saja. Ada pula yang menjual getah hasil ekstrak dalam bentuk cetakan. Sekitar kalau dalam 1 hektar dia tanamannya sekitar 2.500. Karena kalau untuk cara memanennya dia, inilah model daun-daun yang tua ini, jadi pucuk yang paling terakhir 3 pucuk dia itu kita tinggalkan. Nah, karena kalau kita ambil semua, itu nanti prosesnya sekali 6 bulan baru bisa panen lagi. Jadi kalau kita tinggalkan entah 3 daun kayak gini, itu paling lambat 3,5 bulan udah panen lagi nanti. Setelah proses memetik daun, tahap selanjutnya adalah mengeluarkan getah dari dalam daun. Di gubuk sederhana inilah Kasdin biasa mengolah daun gambirnya. Pertama, kita harus memasukkan daun gambir ke dandang perebusan. Perebusan berlangsung 1-2 jam. Daun direbus agar getah keluar dari daun. Setelah itu dimasukkan dalam alat gempa. Istilah lokal tahapan ini disebut pengkapitan. Hasil pengempaan melalui pengendapan selama semalam. Hasil akhirnya berbentuk pasta. Dari luas lahan 1 hektar, jumlah ekstrak bisa mencapai 12 ember kecil. Getah hasil endapan dimasukkan ke alat penirisan dari karung plastik yang diikat. Proses penirisan berlangsung selama 10-20 jam. Getah gambir hasil tirisan inilah yang siap dicetak. Ada yang berbentuk parabola dan lingkaran utuh. Kalau boleh dibantu oleh pemerintah, ya kalau bisa mengenai pemasaran lah. Karena menurut pengalaman kami selama ini, apalagi bulan-bulan 7 ke bulan 7 kan mau masuk anak sekolah. Nah, jadi situ pasaran itu rendah itu. Mau tahun baru, Natal tahun baru. Nah, situ pasaran biasanya rendah. Nah, jadi nggak ada ketetapan harga, itulah kelemahan sama kami petani gambir. Di tanah Pak Barat, kita bisa menyaksikan gambir kering masih melenggang. Permintaan gambir masih ada, meski tidak mengalami peningkatan signifikan. Sebagai penyangga permasalahan harga,
Tahun 2013, perusahaan daerah bernama Agro Lestari dilembagakan sesuai peraturan daerah. Selain produksi gambir mentah, mereka juga mengembangkan pengolahan produk turunan gambir. Konsentrasinya membuat gambir menjadi bahan baku tinta. Secara tradisional, gambir telah digunakan sebagai pewarna tekstil. Pihak PD PAL mencoba mempertahankannya dengan memanfaatkan bahan baku gambir kering yang dibeli dari petani. Masyarakat tahu, gambir bermanfaat bagi kesehatan. Petani gambir di Pak-Pak Barat terbuka menerima pengetahuan baru. Beberapa tahun lalu, sejumlah petani berkesempatan mengikuti pelatihan tentang gambir. Hasilnya, salah seorang petani berniat meneruskan ilmu mengolah gambir menjadi teh. Rumah produksi teh gambir ada di Dusun Sondel, Desa Huta Tinggi, Pak-Pak Barat. Di perkampungan inilah satu-satunya rumah produksi teh gambir berada. Dari hasil penelitian, gambir berpeluang diolah menjadi teh karena mengandung senyawa katekin. Senyawa ini juga ada di jenis teh lainnya, yang mampu menangkap radikal bebas atau racun dalam tubuh. Pengolahan teh gambir memperhatikan kualitas daun yang dipanen. Sebelumnya, daun gambir melalui proses perendaman lalu dijemur. Dari penjemuran masuk ke tahap penggilingan. Dari gambir kering digiling kasar, lalu dimasukkan ke dalam wadah kedap udara. Serbuk daun kemudian dicampur dengan hasil gilingan daun pandan dan kumis kucing. Dari sinilah, serbuk daun masuk ke tahap pengemasan. Sekitar tahun 2014, teh gambir mulai masuk ke pasaran secara luas. Satu kotaknya dipasarkan seharga Rp7.000. Teh ini pun sudah mendapat izin POM. Alam punya manfaat lebih jika disandingkan dengan pengetahuan masa kini. Merapah gambir di tanah Pak-Pak Barat membuka mata kita bahwa gambir, komoditi lintas abad, masih tetap berjaya. Dampak konflik dan perang pada kesehatan mental pengungsi tidak dapat dipungkiri, apalagi bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Ketidakpastian akan masa depan, terutama di tengah pandemi seperti saat ini, semakin memperburuk stres dan depresi yang mereka alami. Namun, asa untuk bangkit masih ada. Dalam komunitas mereka masing-masing, para pengungsi menemukan semangat untuk menjalani hari demi hari. Saksikan liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. ஜோஜி வருத்தம் தான், இந்த தலையில் வருத்தம், கால் நடக்கையில் அது ஜெல் தெரிஞ்சுது, அதுதான் கவலை. எல்லாம் யோசனையாக தானே இருக்கணும் சொல்லுங்க. இந்த மனதுக்கு கவலை இதோட இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. Di pengungsian yang terjadi adalah mereka berharap, lama-lama orang berharap putus asa, depresi, kemudian pada akhirnya gangguan psikologisnya banyak sekali yang muncul. Bertahun-tahun menetap sementara di Indonesia bukan hal yang mudah bagi pengungsi seperti Fanaja Kumari. Tahun 2012 bersama keluarganya, Fanaja Kumari terpaksa keluar dari Sri Lanka karena perang saudara yang tak kunjung usai. Ia merupakan satu dari sekian banyak etnis Tamil yang mengalami diskriminasi dan kekerasan di Sri Lanka. Melewati perairan, Fanaja Kumari dan pengungsi lainnya mencari perlindungan hingga terdampar di Indonesia. Bersama 17 keluarga pengungsi Sri Lanka lainnya, Fanaja Kumari tinggal di salah satu community center yang ada di kota Medan. Di sini Fanaja Kumari tidak bisa bekerja. Ia pun cemas akan pendidikan anak-anaknya.
sebab anak-anak pengungsi tidak bisa sekolah. Fanaja Kumari pernah mengalami depresi berat hingga ia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun keempat anaknya yang masih butuh perhatian serta kasih sayang menjadi dorongan dan semangat baginya untuk bangkit. Kini Fanaja Kumari menemukan hobi baru yang membantunya merasa lebih tenang. மனதுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி ஆறுதலாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கும். அதுக்காக யோசனை எல்லாமே இருக்கலாம்னு தான் பழகுறேன். தைக்கிறதுக்கு விருப்பம், அதில் தைப்பேன் வெட்ட தெரியாது, இப்போ தான் பழகுறேன். Seperti Fanaja Kumari, Padmalojini juga mengalami dan merasakan hal yang sama. Perempuan berumur 45 tahun ini menikmati aktivitas menjahit. Ibu dari 2 orang anak ini bahkan membagikan ilmu menjahit yang ia punya kepada sesama pengungsi. Dulu saat masih di Sri Lanka, Padmalojini pernah bekerja menjadi penjahit selama 2 tahun. Sebelum akhirnya menikah dan berhenti menjahit. Meski terlihat sederhana, menjahit membantu pengungsi perempuan Sri Lanka untuk mengatasi stres dan kepenatan hidup di pengungsian. Belum lagi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, semakin memengaruhi kehidupan mereka sebagai pengungsi. Resettlement semakin jauh dari harapan. பிள்ளைகள் ஒரு இதுவும் ஒன்றும் இல்லாதில்ல. இப்போ பிள்ளைகள் தையல் பழகிறதால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அவையோட மனநிலை தாக்கப்பட்டதால் அவை கொஞ்சம் இதில் பொழுது போகிறதாகவும் இருக்குது. அவைக்கு அடுத்தது தங்களோட பூர்த்திகள் தங்களுக்கு தேவையானதை அவை பயன்படுத்துகிறதாக இல்லை. அவங்களுக்கு இப்போ நான் கட்டி கொடுக்குறதால அவங்களுக்கு தையல்னு சொல்லிக்க எந்த ஒரு இதுவும் தெரியாது. அடிப்படையாக இப்படித்தான் கட்டிங் பழகி இப்படி தைக்கிற முறைகள் அதில் தண்டினோன்னு அவைக்கு தைக்கக்கூடிய வெலோட் வந்தோடனே அவைக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்கள் இப்படி தைக்காமல் இருந்த நாங்கள் எங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு ஊக்குவித்து இப்படி தையல் முறைகள் இப்படி தைக்கிறது, இப்படி விளம்பலமாக இப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி எல்லாம் தைச்சு காட்டுறதால அவைக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்குது. Pengungsi yang menjadi korban dari konflik negara mengalami tekanan mental berlapis. Jika tidak ditangani dengan baik, gejala ini dapat mendorong tindakan bunuh diri. Kalau sudah stres itu sama konflik itu sangat dekat. Jadi orang yang stres ada pertikan-pertikan yang menimbulkan kemarahan, ketersinggungan, itu mudah memicu kepada terjadi konflik. Konflik yang berkepanjangan, nah ini kesehatan mental pasti terganggu. Ya, konflik berkepanjangan itu kan di mereka itu kan konflik dengan dirinya sendiri, itu paling banyak tuh konflik di dalam tuh. Konflik dia dengan mimpinya, itu paling tinggi. Apa sih hal yang bisa membantu kesehatan mental? Sebenarnya dengan ada kegiatan rutin, kegiatan bersama yang menghasilkan sesuatu, apakah itu produk bernilai ekonomi atau bernilai prestasi saja buat mereka, yang mereka misalkan bangga bisa menjadikan produk itu, menjadikan kegiatan itu bisa membantu membuat mereka punya nilai diri, ya, punya arti, punya rasa bangga diri, itu yang bisa membantu kesehatan mental mereka. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kebutuhan pengungsi di negara kedua, International Organization for Migration atau IOM punya peran untuk mendukung pemulihan kesehatan mental pengungsi, yaitu melalui program kesehatan migran dan dukungan psikososial atau Mental Health and Psychosocial Support yang disingkat dengan MHPSS. Saya rasa kegiatan dan psikososial itu ini sangat bagus buat mereka dalam mendukung mereka. Di mana dengan adanya begitu mereka merasa mereka juga bisa berproduktif dan juga bisa berkontribusi bagi yang, karena kita juga mempunyai community learning center di mana pengungsi itu sebenarnya mereka juga mendukung sama pengungsi. Jadi dalam pemberian skill mereka, dalam pemberian kegiatan belajar, artinya mereka mengajari sesama mereka juga dalam mendukung hal tersebut.
Jadi suatu hari ketika mereka resettle juga, berarti mereka juga mempunyai skill yang mereka udah bisa lakukan juga di negara ketiga tersebut. Bagi anak-anak, hal mendasar yang paling mereka butuhkan adalah pendidikan. Kegiatan belajar mengajar mampu mengalihkan pikiran mereka dari trauma akan konflik yang terjadi di negara asal. Pengungsi anak-anak dari berbagai negara yang tinggal di salah satu community center di Medan mendapatkan kesempatan ini. Mereka belajar bahasa Inggris dan matematika. Menariknya, kelas belajar ini juga merupakan inisiatif dari komunitas pengungsi. My name is Nasrin. I am 13 years old and I'm from Afghanistan. I want to be a gamer or a scientist. I like to be gamer because I see many Indonesian or other persons are gamer, so I like to be gamer too like them. Menurut saya yang paling pas adalah, kan ada kelompok orang dewasa nih, yang mengajari mereka itu adalah di kelompok mereka sendiri. Jadi memang kegiatan-kegiatan community base itu yang terus dibangun, terus dikuatkan supaya anak-anak ini dengan lingkungan yang aman, komunitas yang peduli mereka, kesehatan mental mereka terjaga. Tidak mudah hidup sebagai pengungsi. Sama seperti orang lain, pengungsi memiliki mimpi dan tujuan. Untuk pulih dan bangkit, mereka membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Namun kekuatan sesungguhnya ada pada komunitas pengungsi itu sendiri. Sembari menanti, mereka merajut harapan, mengasah keterampilan diri, bersiap untuk meraih masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.